Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. And morning to all. Okay. Hari ni 27 bulan 2 kan. Pukul 7.47 pagi. Jadi I ada lebih kurang 13 minit untuk sedikit revision pagi ni. Alright. Jadi cover-cover double bond ya, I nak beritahu kita boleh mix together. Mix together antara cover-cover double bond, alkane dan juga benzene. Macam mana kita nak mix together antara tiga tu? Macam contoh yang ni lah. Cover-cover double bond, kalau you react towards hydrogen in platinum, you akan dapat alkane. Situ. Itu connection dia lah tu. Itu yang pertama, right? And then macam mana kita nak daripada cover-cover double bond kita nak masukkan benzene. Benzene ring dalam tu. Bagaimana? Macam ni. So, cover-cover double bond, dia boleh jadi tak haloalkane, RX? Dia boleh jadi tak? Ya, dia boleh jadi. Dengan pakai cover-cover double bond, you react dengan HBr. Itu HBr HBr, so you akan dapat haloalkane. You akan dapat RX. Daripada cover-cover double bond reacts to HBr, follows the Markovnikov rule, so dia akan jadi haloalkane, RX. Dia akan dapat RX kat situ. Okay. So dalam benzene dia ada satu tindak balas tu. Kalau you ingat, benzene reacts dengan haloalkane, in Lewis acid Fe. Contohlah you pakai RX in FeH3. Contoh RX tu RCl. Jadi you akan pakai FeCl3. So daripada situ you akan dapat daripada RX tadi kan, daripada benzene tadi kan, benzene react toward RX in the presence of the Lewis acid, you akan dapat alkyl benzene. Situ alkyl benzene kan. Jadi kat sini cover-cover double bond dia nak jadi dalam bentuk benzene. Kita nak attach benzene daripada cover-cover double bond reacts dengan HBr, you akan dapat haloalkane. Haloalkane tu reacts dengan benzene in the presence of the Lewis acid, so you akan dapat alkyl benzene. You boleh attach itu contoh lah. Contoh kan, benzene react dengan chloromethane in the presence of the FeCl3, so you akan dapat methyl benzene. Itu betul lah. Jadi kat situ kita boleh gunalah cover-cover double bond. Cover-cover double bond reacts dengan HBr, so you akan dapatlah haloalkane. CH contohlah you pakai CH2 ethene lah, ethene react dengan HBr, so you akan dapat bromoethane. Daripada bromoethane tu reacts dengan benzene in the presence of the Lewis acid, so you akan dapat apa situ? Ethyl benzene. Jadi boleh tak kita attach kumpulan halogen Br pada ethyl benzene tu? Boleh. Kan you dah belajar alkane, right? Alkane apabila dia react to Br2 in the presence of UB, you akan buat free radical substitution reaction kan? Dah, kat sini pentingnya you tahu dia punya type of reaction. Macam contoh cover-cover double bond, dia jadi RX. Situ adalah electrophilic addition reaction. And then RX tu react dengan benzene in the presence of the Lewis acid, dia buat
electrophilic substitution reaction, so dia akan jadi alkyl benzene. Tadi kita dah dapat etil benzene kan. Jadi etil benzene tu reacts towards bromination in the presence of UV, Br2 in UV, so you akan dapat attach lah your Br tu pada etil tu. Pada etil tu kan. Etil yang bahagian jangan usik yang bahagian benzene tu. So you akan dapat lah one bromo, one phenyl ethane. Itu. Soalan ni pernah diuji dalam exam. Pernah masuk dalam exam. Ramai juga student dia tak faham macam mana dia nak merge antara carbon-carbon double bond, benzene dan juga alkane tu. Alkane, apabila dia dah jadi alkane, so dia akan jadilah dalam bentuk RH punya tu. Apabila dia dah jadi RH kat situ, you boleh buat lah. Itu adalah haloalkane. Haloalkane tu you kena go further lah. Pasalnya RH dia boleh jadi ROH. Daripada haloalkane kita boleh tukarkan dia kepada alkohol. Itu. Pasal tu I kata you kena betul-betul faham the mind map. The mind map of the carbon-carbon double bond, the mind map of the benzene, the mind map of the alkane. Barulah you boleh merge antara tiga tu. Itu baru sedikit. Daripada situ kita boleh buat SMM dia, specific mind map dia. Daripada specific mind map dia tu kita boleh buat QMM, question mind map. Question mind map ni banyak ditanya dalam final exam nanti. Banyak sangat. Jadi apabila kita dah betul-betul faham untuk buat specific mind map, itu adalah merujuk kepada skema untuk organik kat situ. Tapi sebelum nak buat specific mind map, you kena faham yang general mind map. Dia flow dia lebih kurang macam ni lah. General mind map, specific mind map dengan question mind map. Apabila you faham ketiga-tiga tu, insyaAllah lah keluar apa-apa soalan, you boleh buat. Jadi apabila soalan panjang tu kita nak buat question mind map kan, kita boleh letak lah compound A. Contoh compound A. Compound A reacts towards HBr to produce compound B. Compound B react towards benzene in the presence of the Lewis acid will produce compound C. Compound C tu kita boleh katalah kita boleh reveal formation of the ethyl benzene. Dia biasanya kalau dia beri compound A, compound B, compound C, normally soalan dia akan reveal satu structure. Satu structure yang tu adalah structure bantu untuk teka guessing the structure for the A, B and C. C contoh dia reveal yang C kan. So you kena cari yang A and B. And then dalam soalan yang panjang juga dia akan tanyalah deduce ataupun deduce ni dia suruh you draw the structure dengan you state dia punya class of compound tu. So you deduce, you draw the structure and then state the class of compound. Soalan yang kedua dia boleh tanya give the chemical test to differentiate between compound A and compound B. Dia tak beri compound tu. You kena cari sendiri compound tu and then you kena suggest dia punya chemical test. Dan juga soalan yang panjang tu dia boleh tanya show the mechanism for the compound B to form. Macam B tadi kan. A adalah carbon-carbon double bond. B adalah haloalkane. Jadi B you tak tahu haloalkane macam mana you nak buat the mechanism. Pasal tu you kena tahu dia punya general mind map dulu. Apabila you betul-betul mahir buat general mind map, yang specific mind map dan juga yang question mind map,
senang bagi you. Tapi apabila kita tak faham ataupun kita tak faham, kita tak hafal mengenai general mind map, macam mana kita nak buat untuk soalan-soalan yang seterusnya. Jadi ada lagi lebih kurang 9 minggu kan untuk exam. Tak silap I lah, 9 ke 10 minggu lagi nak exam. Jadi masanya masih panjang lagi untuk you all study. Buat mind map tu. Pelbagaikan soalan. Apabila you dah buat dia punya general mind map, pergi ambil specific mind map. Pelbagaikan soalan, tak kisah soalan yang bagaimana, soalan yang nak gunakan Markovnikov ke, soalan yang guna Sazev ke, itu tak kisah. Janji kita tahu benda tu. Kita tahu untuk buat the general mind map tu. Okey lah. Ada lagi seminit ni. Jadi saya harapkan you all buat betul-betul mind map. Mind map tu memang kita kena buat betul-betul. Kalau kita tak buat betul-betul mind map, kita akan lost. Dia seperti mana yang saya cakap, soalan untuk organik tu dia adalah killer question. Kalau kita tak faham, kita tak hafal, memang tak boleh buat untuk yang organik tu. Jadi nak tak nak memang kena study lah. Dia bukan apa, kalau kita tak study memang kita akan lost. Itu je. Kita kena study awal, right? Jadi rasa video ni ada manfaatnya pada you all. Pergilah follow I punya channel, like, apa lagi button-button kat sini ni, follow, like, komen lah kalau you ada soalan yang you nak tanya. And then share kepada rakan-rakan yang lain. Masih ramai lagi kat luar sana yang masih pening-pening dengan organik. Dia sebenarnya mudah saja. Dia atas kita nak ataupun tidak. Okey. Jadi apa-apa yang baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa yang kurang baik adalah datang daripada diri I sendiri. Okey guys, kalau I ada masa lagi, I sihat, right, InsyaAllah I akan buat lagi sedikit revision sebelum pukul 8. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah I akan buat lagi. Bye bye guys.